Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konbanwa. Boleh dengar tak suara sensei? Okay. Siapa yang dengar suara sensei sekarang boleh komen dekat komen, dengar ataupun komen yosh, komen konbanwa. Sensei nak tahu anda dengar ke suara sensei sekarang. Daijoubu desu ka? Siapa yang bersama dengan sensei, konbanwa, arigatou gozaimasu. Okay. Siapa yang ada bersama sensei sekarang komen sikit supaya sensei tahu ada orang dengan sensei sekarang. Sensei tak cakap seorang-seorang. Boleh komen dekat bawah sekarang. Sekarang ada 20 orang. Hai, arigatou gozaimashita. Okey. Malam ni saya akan share satu tajuk yang best untuk anda semua. Okey, dengar ke tak suara sensei ni? Macam tak ada orang komen je. Dengar ke suara sensei? Daijoubu desu ka? Watashi no koi kikoetemasu ka? Minasan. Okey. Hai, arigatou ada yang komen dah. Hai, konbanwa. Konbanwa, Kudo-san, Shuhada-san, konbanwa. Hai. Fazrizal-san, konbanwa. Minasan, ban gohan o tabemashita ka? Dah makan dinner? Dah makan dinner, dah makan malam. Ban gohan o tabemashita ka? Hai, semua orang sekarang berada dekat mana pada hari Isnin malam ini? Semua orang dah berada dekat rumah ke? Ada yang dekat dalam kereta ke? Konbanwa. Okey, kikoetemasu. Kikoemasu. Hai, kikoetemasu ne. Arigatou gozaimasu. Okey, arigatou gozaimasu. So, malam ni saya akan share satu tajuk dengan anda semua. Siapa tahu tajuk malam ni apa? Semua yang dah ready dengan live malam ni, tajuk malam ni apa? Okey, tabemashita. Oh, yokata desu ne. Alright. Okey, daripada rumah. Okey. So, malam ni sensei akan share satu tajuk dengan anda berkenaan dengan cara untuk cakap macam orang Jepun. Cara untuk cakap Jepun macam orang Jepun. Okey, jitaku desu, sugoi jitaku. Kisah para sahabat, Masya Allah, Astaghfirullahalazim. Itu kita minta Idris-san lah share nanti Kisah para sahabat lah, best juga tu kan. Okey. Okey, so malam ni sebab tajuk yang sensei nak share ni sebab sensei ada dapat beberapa soalan lah daripada student kan sensei buat kelas hari-hari tu. Ada student yang tanya sensei apa maksud, kenapa orang Jepun suka cakap macam ni? Kenapa orang Jepun suka cakap macam ni? Kadang-kadang soalan yang sama kan, perkataan yang sama student lain-lain tanya. Bermaksud diorang selalu ada dengar perkataan tu kan. Biasanya dengar daripada anime ke, dengar daripada drama ke ataupun jumpa orang Jepun. Orang Jepun mesti cakap macam ni. Kenapa orang Jepun cakap macam tu? Sensei bukan student, boleh tak join live ni? Yes, silakan. Memang live ni adalah untuk semua. Okay, untuk semua orang. Sebab tu sensei buat dekat page. So, siapa-siapa je boleh join. Dan jangan lupa share dengan like video ni. So that kawan-kawan anda pun boleh tengok video sensei ni. Ataupun, tak kisah bukan student cakap Jepun ataupun bukan follower cakap Jepun. Tapi siapa yang berminat nak belajar bahasa Jepun, boleh dengar sharing sensei malam ni. Okay, so share video sensei malam ni. Okay, Ayuzi-san. Daijoubu desu ka? Arigatou gozaimasu. Okey. Sebelum sensei nak share tentang tajuk malam ni, cara untuk cakap Jepun macam orang Jepun, ada beberapa lah perkataan yang sensei akan sharekan. Perkataan yang orang Jepun selalu guna. Tapi sebelum sensei cerita tentang cakap Jepun macam orang Jepun, kita ada juga cakap Melayu macam orang Melayu. Ada tak cakap Melayu macam orang Melayu? Sensei ada kawan Jepun yang tengah belajar bahasa Melayu. Lepas tu dia pun selalu cakap, kenapa orang Melayu cakap macam ni? Contohnya apa perkataan orang Melayu selalu cakap? Ada tak contoh-contoh perkataan yang korang rasa kalau Melayu je mesti dia ada macam slang macam ni? Contohnya apa? Apakah contoh kalau orang Melayu? Sebelum saya bagi contoh orang Jepun, perkataan-perkataan yang orang Jepun selalu guna, apakah contoh-contoh perkataan orang Melayu selalu guna? Saya nak bagi gambaran sikit apa yang kita belajar malam ni. Apa yang kita akan belajar malam ni. Okey, daijoubu desu ka? Okey, cepat komen. Apakah perkataan yang orang Melayu selalu letak dalam ayat dia ataupun perkataan yang orang Melayu selalu guna? Sebab kawan Jepun sensei yang tengah belajar bahasa Melayu pun dia akan tanya sensei, kenapa orang Melayu yang dijumpa selalu guna perkataan macam ni? Bapa tu Wakamono Kotoba tu orang BBNU yang guna tu kan.
Contohnya bahasa Melayu yang panaslah contoh kan. Jomlah. Ada orang Jepun yang selalu dia nak cuba cakap, so dia akan guna perkataan lah ataupun lah tu kan macam slang kita kan. Kalau nak explain maksud lah tu agak susah lah, tapi dia macam slang bahasa Melayu mesti kena letak lah kat belakang tu contohnya. Tambah do kat belakang tu. Orang muda sekarang bapa tu perkataan orang muda. Orang Jepun pun ada perkataan orang muda dia sendiri. Dan saya rasa saya pernah share wakamono kotoba. Wakamono kotoba tu maksudnya perkataan orang-orang muda. So nanti mungkin kita boleh buat satu session lain yang saya akan share apa perkataan-perkataan orang muda Jepun guna. Macam kita pun ada kan, macam apa pisang macam tu kan. Contohnya macam tu kan, orang muda kalau cakap dengan bapa kita ke mak ayah kita mungkin dia tak tahu perkataan tu. So orang Jepun pun ada juga perkataan-perkataan yang orang muda selalu guna. Okey, tapi saya tak nak share yang itu malam ni. Saya nak share tentang perkataan yang seluruh generally orang Jepun selalu guna dan menunjukkan bila kita guna perkataan tu macam orang Jepun lah sikit, boleh tambah walaupun kita tak pandai sangat cakap bahasa Jepun, kita hanya tahu sepatah dua je, tapi bila kita cakap perkataan tu dia orang Jepun terus kagum. Saya nak share perkataan-perkataan tu malam ni. So anda dah ready ke malam ni? Siapa dah ready tulis yosh sikit. BBNU. Ya, BBNU sangat kan? BBNU sangat kalau kita ajar bahasa. Kalau ajar kat orang muda tak apa. Say macam tu Hai Kak Suha, konbanwa minasan. Siapa dah ready komen yosh sikit, saya nak share untuk tajuk malam ini. Dah ready? Okay. Yosh, alright. Okay. So, jangan lupa sharekan video saya malam ni so that kawan-kawan anda pun boleh juga belajar cakap bahasa Jepun macam orang Jepun. Okay. Okay, yosh, alright. So, perkataan pertama saya nak share. Perkataan pertama, saya rasa perkataan ni lah. Saya memang letak dia dekat perkataan yang pertama sebabnya mostly lah student memang akan tanya perkataan ni dulu. Saya dia sama ada dia tanya ataupun dia akan sebut perkataan ni tanpa dia tahu maksud sebab perkataan ini adalah selalu sangat dia dengar dalam anime ke, dalam drama ke, adalah perkataan yang selalu sangat dengar. So, perkataan yang pertama adalah hai, yosh. Hai, konbanwa Ryuki-san. Hai, konbanwa. Okay, perkataan yang pertama saya rasa kalau orang yang dia biasa dengan bahasa Jepun, dia wajib dah tahu perkataan ni. Okay, perkataannya adalah so desu ka. So desu ka ni adalah satu perkataan yang sangat common dalam bahasa Jepun. Tapi dia boleh boleh digunakan dalam banyak situasi. Okay, setakat yang anda tahu, apakah maksud so desu ka? Boleh komen tak apakah maksud so desu ka yang anda tahu? So desu ka. Perkataan ni sensei selalu sangatlah dengar kalau student dalam kelas tu dia akan cakap so desu ka. Dan perkataan ini adalah perkataan yang paling senang untuk anda gunakan bila tak tahu nak jawab apa. Boleh tak macam tu kan? Bila tak tahu nak jawab apa, boleh cakap so desu ka. Apakah maksud so desu ka yang anda tahu? So desu ka. So desu ka. Cepat. Okey, komen sekarang. Apakah maksud so desu ka yang anda tahu? Okey, ya ke? Yes, dia ada beberapa maksud. Salah satu dia boleh jadi maksud ya ke? Okey, betul ke? Okey. Hai, okey, ya ke? So desu ka adalah ya ke? Kenapa perkataan ini menjadi perkataan yang selalu sangat orang Jepun sebut? Sebab orang Jepun ni adalah orang Jepun, masyarakat ataupun budaya Jepun, dia adalah budaya yang sangat responsif. Responsif kan, betul perkataan tu. Maksudnya bila dia dengar orang lain bercakap, dia dengar kita cerita-cerita ke ataupun kita ceritalah contohnya kan. Paling tak dia akan bagi respon kat kita, so desu ka. Oh ya ke? Okay, berlainan dengan mungkin masyarakat kita, macam perbezaan yang saya nampak lah sebenarnya saya mengajar bahasa Jepun ni. Kalau kita punya culture, kadang-kadang kalau kita dengar, kita akan dengar je. Dengar macam tu je. Tapi kita tak ada respon dalam bentuk perkataan. Tapi orang Jepun ni dia akan bagi respon. Dan respon yang paling senang dia akan bagi ataupun paling tak lah, paling pun dia akan bagi respon ini. So desu ka. Oh ya ke? Okay, menunjukkan dia tengah dengar. Itu satu untuk menunjukkan dia dengar apa yang kita cakap.
Satu lagi untuk bagi respon yang betul lah. Oh ya ke? Betul ke? Macam tu. So desu ka? Betul ke? Kan kalau dia nak mengkonfirmkan balik benda tu, dia akan tanya balik kita. So desu ka? So desu ka? Betul ke? Betul ke? Yes, maksudnya betul ke lah. Okay. So desu ka ni adalah macam saya cakap tadi, kalau korang bercakap dengan kawan Jepun ke kan, jumpa siapa-siapa lah, nak try cakap Jepun ke, bila tak tahu nak respon apa, dia jawab je so desu ka. Ni paling senang lah, so desu ka. Okay, oh ya ke. Tapi kalau kita ada perkataan oh ya ke, macam tu kan. Oh tu dalam bahasa Jepun kita cakap apa? Teka-teki soalan untuk orang. Oh tu dalam bahasa Jepun dia cakap apa? Adakah dia cakap oh juga? Oh, so desu ka. Adakah macam tu? Biasanya kalau kesilapan yang biasalah, kalau kita baru belajar bahasa Jepun, kita akan cakap macam tu. Oh, so desu ka. Which is salah. Dia tak cakap oh, so desu ka. Kalau korang cakap oh, so desu ka, maksudnya Melayu celup tepung. Melayu celup Jepun. Okay? So, oh tu adalah perkataan Melayu. Which is orang Jepun dia tak guna perkataan oh. So kalau korang cakap oh, so desu ka, tu nampak sangatlah orang Melayu. Kan? Cuba cakap oh. So bila nak cakap bunyi Jepun lagi, dia tak cakap oh. Dia akan cakap apa lah agaknya. Dia tak cakap oh Apakah perkataan gantikan oh tu? Okay, komen. Kita tengok komen sekarang ni. So dia cakap ya ke, betul ke? Betul-betul. Ya ke? Yes. Perkataan untuk menggantikan oh adalah so desu ka. Perkataan dia adalah okay, A. Dia bukan O. Dia adalah A. So desu ka. Okay, semua orang kat rumah tu try sikit cakap sendiri kat rumah. Bunyi dia kena macam excited so desu ka. So desu ka. Oh ya ke maksudnya. So desu ka. Melayu celup tepung kan. Okay. So kalau orang Jepun dia nak menunjukkan respon, dia akan cakap okay. Jangan cakap oh. Kalau oh so desu ka adalah Melayu campur Jepun. Melayu campur Jepun. Kantoi Melayu kat situ. Okay. So kita nak bagi bunyi Jepun sikit, kita akan cakap so desu ka. So desu ka. Oh ya ke? Kan macam tu. Dan so desu ka ni yang paling banyak digunakan adalah itulah nak cakap oh ya ke? Kan apa oh ya ke? Saya macam lapar. Saya dah makan dah sebenarnya. Keluar pula celup tepung. Teringat kat kampung ni, kampung halaman Terengganu. Nak balik kampung kan raya. Okay. So, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan so desu ka ni, ni macam biasa jugalah macam orang kan saya cakap bila paling-paling tak dia akan bagi respon kan. So, kadang-kadang ada je respon yang dia tak nak bagi respon pun tapi dia jawab jugalah macam malas nak layan. So desu ka. Macam tu. Okay. Macam kita jugalah kadang-kadang kan. Ya ke macam tu kan. So yang tu tak excited sangat lah. So dia akan macam nada biasa-biasa je. So desu ka. Macam tu. Okay. So desu ka. So perkataan so desu ka ni adalah perkataan yang wajib anda tahu kalau anda tengah belajar bahasa Jepun ataupun nak praktiskan bahasa Jepun. Perkataan ni wajib tahu. So desu ka. And then, sensei yang sensei share malam ni adalah perkataan untuk polite. Maksudnya yang anda boleh guna dekat stranger kan, polite. Sebab bahasa Jepun dia ada beberapa level. So desu ka, dia ada juga perkataan yang kita boleh gunakan dengan kawan-kawan, which is perkataan yang lagi casual daripada so desu ka. Apakah perkataan dia? Apakah perkataan yang lebih casual untuk menggantikan so desu ka? Which is kalau korang tengok anime ke, tengok drama yang macam dia cakap dengan kawan dia tak akan guna perkataan so desu ka. Dia akan guna perkataan yang lagi formal, lagi casual, iaitu perkataan dia adalah soka. Perkataan dia adalah soka. Okay? Soka ni maksud yang sama dengan so desu ka, tapi lagi casual. Okay? Contohnya kalau kita cakap dengan kawan-kawan yang dah rapat, biasanya kita akan guna perkataan soka. Oh ya ke? Soka. Okay, perkataan dia adalah soka. Yes, soka. Betul, perkataan dia adalah soka. So kalau kawan-kawan kita boleh gunakan soka. Tapi kalau kita bercakap dengan orang yang tak berapa rapat dengan kita,
stranger ke kan, ataupun dengan orang yang level atas daripada kita, bos kita ke, kita kena gunakan perkataan yang polite, iaitu so desu ka. Okay, so desu ka. Okay, sensei dekat sini sensei ada tuliskan dia punya huruf hiragana juga. Okay, untuk anda yang tengah belajar hiragana ataupun ada ke yang dah beli hiragana yang kita launch hari ni, Cakap Jepun launchkan flashcard hiragana hari ni, sensei tuliskan huruf hiragana dekat slide ni so that anda boleh baca perkataan hiragana tu. Kalau tak boleh baca hiragana, boleh refer tulisan ABC lah. Okay, ada yang tanya, so desu ni apa pula? Mesti ada soalan tu, sensei tahu. Ada di slide yang seterusnya. Soka, just buang des. Soka. Okay. Alright. Okay, yang seterusnya lepas soka tu. Perkataan yang kedua adalah so desu ne. So desu ne. Okay, minasan repeat itu after me. Yang kat rumah tu semua kena repeat. Supaya anda praktis bersama dengan sensei. So desu ne. So desu ne. Apakah maksud so desu ne? Tadi so desu ka. Yang ini so desu ne. Ni ada yang tanya so desu ne ni apa? So desu ne. Ne adalah satu tambahan di belakang yang bermaksud apa? Saya nak teka dulu. Apakah maksud so desu ne? Biasanya orang yang dia selalu dengar chandalan dia maksudnya tak faham betul-betul, dia akan selalu tertukar perkataan so desu ka dengan so desu ne. Jadi kalau student-student dalam kelas pun kadang-kadang akan tertukar so desu ka dengan so desu ne. So kena faham betul-betul apa maksud so desu ne. Bila kita nak guna so desu ne? So desu ne. Bila kita gunakan perkataan ne dekat belakang tu, dia sebenarnya bermaksud kan, lebih kurang kan. Bahasa Melayu adalah kan. Isn't it? Bahasa English adalah isn't it? Bila kita nak dapatkan confirmation daripada orang yang tengah kita bercakap tu. So desu ne. So desu tu maksud dia ya ataupun ya. Yes. Yes, isn't it? Macam tu So desu ne. Kan? Okay, paling senang nak translate so desu ne. Kan? Ya tak ya juga macam tu. Kalau bahasa kita kan. Oh ya tak ya juga macam tu kan. Bila kita nak dapatkan confirmation dengan orang yang tengah kita bercakap tu. Kan, ya kan, betul. Kan. So. Contoh Contoh sensei bagi adalah Kyou wa samui desu ne. Okay, perkataan ni sensei bagi. Kyou wa samui desu ne. Hari ni sejuk kan? Kyou wa samui desu ne. Hari ni sejuk kan? Ada ne kat belakang tu. Lepas tu orang yang dengar tu, dia boleh reply, so desu ne. Kan? Macam tu. So desu ne. Kan? So, dia menggunakan ne kat belakang tu untuk sama-sama confirmation. Tak boleh. Tak boleh lah tiba-tiba penggunaan so desu ka, so desu ne tu jangan tertukar. So desu ka, oh ya ke? Bila kita nak tanya balik. Kalau so desu ne ni dia nak agree. Dia nak agree sama-sama. Ya kan? So. Okay. Contohnya saya cakap, oh sekarang ni COVID makin naik kan? Bahaya kan? Sekarang ni COVID makin naik balik kan? Lepas tu orang yang dengar pun jawab, so desu ne. Kan? Macam tu. Kan? Okay. Okay. Daijoubu desu ka? Ne. So basically kita boleh tambah ne ni, ne yang kat belakang tu untuk dapatkan confirmation. Untuk dapatkan confirmation ataupun dapatkan persetujuan daripada orang yang kita bercakap tu. Okay, contoh perkataan, contoh ayat lah. Biasanya kita ada ayat-ayat yang panjang tu, kita boleh cakap ne dekat belakang. Ni ada yang bagi contoh tadi. Kyou ii tenki desu ne. Kyou ii tenki desu ne. Hari ni cuaca baik kan? Okay, ne. So bila anda tambah ne tu, dia bunyi macam orang Jepun lah. Sebab macam kita punya lah macam tu. Kan kita tambah panas lah macam tu kan. Panas lah hari ni. Lapar lah contohnya kan. Lah tu adalah bahasa kita cakap kan. Macam tu juga dengan ne. Itu adalah bahasa dia orang bercakap. So bila cakap orang Jepun tambah-tambah ne tu bunyi macam Jepun lah. Okay.
いい天気ですね。雨が降っていますね。Hujan tengah turun kan? Macam tu. Tengah hujan ni kan? Okey, so ne. Okey, kalau tadi so desu ka, dia ada casual dia. Casual dia adalah soka. Soka. Okey, so desu ka, casual dia adalah soka. Kalau so desu ne, casual dia adalah apa? Dah ada juga yang komen kat sini. Apakah casual untuk so desu ne? Kalau cakap dengan kawan-kawan, kita akan cakap so ne, so ne, so ne. Okey? Yang ada yang dah tulis, Wan Sang dah tulis lah. Wan Basiron Sang. Betul, jawapan dia adalah so ne. Kita buang dash je, dia akan jadi casual. So ne. Macam tu Hari ni penat lah, banyak kerja kan hari ni. Kat office contohnya. Hari ni banyak kerja kan. So ne, banyak kerja. So ne. Okay, itu adalah casual form untuk so desu ne. So da ne. So ne, okay, ada juga jawab so da ne, betul. Dua-dua boleh. Casual form untuk so desu ne, dia boleh jadi so da ne, dia boleh jadi so ne. Dua-dua pun boleh. So da ne, so ne, dua-dua pun sama. Okay, dua-dua pun sama maksud. So ne, so ne. Ni kalau orang yang biasa dengan anime ni, saya confirm memang korang selalu dengar perkataan yang casual tu. So ne, soka, kan? Soka, soka, so ne. Perkataan yang sangat banyak lah dia orang sebut kalau duk cakap tu, memang duk sebut perkataan ni. So desu ka, so desu ne. So desu ka, so desu ne. Okay? Okay, so lepas tu ada lagi satu. Kalau so desu ka tadi, ni so desu ka, ni so desu ne. So dia ada perkataan yang basic dia adalah so desu. So desu. So desu maksudnya ya, betul. So desu. Ya, betul. So ya, betul tu pun perkataan yang selalu digunakan. So desu. Contohnya, apa kalau saya bagi, contohnya nama kan, saya tanya, nama siapa yang ada kat sini? Shazana-san. Shazana-san desu ka? Awak ni Shazana-san ke? So desu. Ya, betul. So desu. Ya, saya Shazana. So desu. So desu tu, untuk perkataan casual pun dia ada juga, iaitu so. Perkataan dia adalah so. So. Kalau orang Jepun, dia selalu sebut macam tu. Kalau dengan yang casual, so. Betul maksudnya. So. Betul So tu adalah daripada perkataan so desu. So desu. Betul. So desu. Okay? So yang tu pun boleh guna juga. Okay. Dah ni, dah keluar dah semua perkataan-perkataan anime ni. Okay, tapi basically dia daripada perkataan yang sama je lah. So desu ka, so desu ne, basic dia adalah so desu. Okay. Seterusnya, perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga adalah desho. Apakah maksud desho? Slide tak tukar. Orang Jepun buang des ke? Orang Jepun buang des kalau dia bercakap dengan kawan-kawan ataupun orang yang rapat casual. Untuk jadikan dia casual, kita akan buang des. Kebanyakan perkataan lah. Tak semua juga. Tapi untuk perkataan yang tadi kita belajar tu, dia akan buang des untuk menunjukkan dia casual. Okay? Okay, desho. Apa pula maksud desho? Desho. Desho pun selalu orang Jepun guna juga. Indonesia wa atsui desho. Yes, desho pun maksud dia adalah kan. Tadi ne pun maksud dia kan juga. Kan tadi kan. So desho ni adalah satu perkataan. Maksud dia kan. Contohnya Contoh apa lagi saya nak bagi contoh kita pergi makan dekat Nippon Sushi. Saya baru makan Nippon Sushi semalam. Nippon Sushi. Lepas tu sedap lah Nippon Sushi. Nippon Sushi wa oishii desu ne. Contohnya kita nak cerita dekat kawan kita kan. Nippon Sushi tu sedap lah. Lepas tu kawan kita tu dah tahu dah. Dia yang beritahu kita.
Yang Nippon sushi tu sedap. Lepas tu kita pun pergi makan. Lepas tu kita balik, kita nak cerita balik kat dia. Nippon sushi tu sedap lah. Lepas tu kawan kita pun cakap, Desho. Macam tu. Desho. Kan? Kan dia beritahu, Desho. Macam tu. Kan? So, kita boleh gunakan Desho ni, maksud dia kan satu perkataan tu. Desho. Yes, kan. Okay, Desho. Ya ke? Desho adalah maksud dia kan. Kalau kita cakap, Nihongo wa omoshiroi desu ne. Nihongo wa omoshiroi. Kita cakap dengan kawan kita, Nihongo wa omoshiroi. Bahasa Jepun ni menarik lah. Kawan kita pun cakap, Desho. Desho. Maksudnya, oh, kan. Macam tu Kan. Dia ada nada dia Dia bergantung pada situasi. Tengoklah nada naik ke. Nada dia excited ke macam mana. Okay. So perkataan dekat sini, Desho. Kalau anda nampak sini saya ada tuliskan perkataan hiragana juga macam biasa. De, shi tambah dengan yo kecil dengan u. So baca dia Desho. Okay. Untuk anda yang baru nak belajar hiragana. Jangan lupa dapatkan buku hiragana yang Cakap Jepun baru launch. Saya ada pinkan dekat bahagian komen. Okay, untuk dapatkan buku hiragana dan katakana. Buku yang sangat menarik untuk anda belajar hiragana. Okay. Okay, itu perkataan yang ketiga. Desho. Perkataan yang keempat. Okay. Saya balik sini sebab ada soalan. Desho, Harira-san tanya macam daro ke sensei? Okay, apa beza desho dengan daro? Daro, kalau dengar agak, ni pun selalu dengar, daro. Apakah beza desho dan daro? Daro ne, desho ne. Beza dia adalah, macam yang saya cakap untuk perkataan sebelum ni, dia ada bahasa untuk kita cakap dengan orang yang lagi superior, maksudnya polite form, dia adalah desho. Perkataan yang polite, bahasa yang polite adalah desho. Daro adalah perkataan yang sama maksud tapi digunakan dengan kawan-kawan. Dia adalah perkataan yang lagi casual. Maksud dia sama tapi gunakan untuk casual. Dengan kawan-kawan, dengan family. So kita akan cakap daro. Okay, perkataan dia adalah daro. Okay, desho. Hai, daro. Okay, betul kan? Betul tak apa saya cakap? Macam itulah maksud dia. Betul kan apa yang saya cakap? Desho. Contohnya buku baru yang Cakap Jepun launch tu cantik kan? Desho, cantik desho macam tu lah. Okay? Kawaii desho, kirei desho. Cantik kan? Okay, desho ni maksud dia kan. So lepas ni kalau nak guna perkataan desho ni bolehlah untuk nak emphasize lagi apa yang kita nak cakap tu. Nihongo wa tanoshi desho. Tanoshi desho, sangat fun. Sakura wa kirei desho. Sakura cantik kan? Sakura wa kirei desho. Sakura cantik kan? Macam tu maksud dia. Okey. Fadila sensei wa sugoi desho. Ni pun ayat yang bagus ni. Contoh ayat yang bagus. Okey. Tu desho dengan daro lah. So maksud yang sama tapi guna untuk casual form. Okey, seterusnya perkataan yang keempat adalah sugoi. Apa perkataan ni? Sugoi. Sugoi ni. Okay, dia kena ekspresif sikit sebab orang Jepun ni memang ekspresif. Responsif dan ekspresif. Benda-benda yang kecil pun dia akan sangat express. Okay, contohnya sugoi. Sugoi maksud dia hebat. Hebat macam kalau kita sebut power, terror macam itulah sugoi ni, sugoi. Dan orang Jepun dia sangat suka puji orang. So dia akan selalu cakap perkataan sugoi ni. Contohnya kan, kalau anda pergi ke Jepun, tiba cakap sepatah je lah nak tanya jalan kan. Osaka Eki wa doku desu ka? Sumimasen, Osaka Eki wa doku desu ka? Nak tanya train dekat mana kan? Train station dekat mana. Lepas tu dia pun, Nihongo sugoi. Maksudnya, hebatnya Nihongo awak ni. Padahal kita cakap sepatah je contohnya lah. Dia akan puji, banyak benda dia suka puji. So bila nak puji, perkataan yang selalu digunakan adalah perkataan ini, sugoi. So korang pun boleh guna perkataan sugoi. Okay? Menarik, hebat, sugoi. Kalau hebat gila hebat gila Hebat gila. Tapi saya speak gila dia tak guna perkataan totemo sugoi.
Sugoi. Dia sugo-sugiru pun boleh juga. Kadang-kadang dia akan guna perkataan sugo-sugiru. Is terlampau hebat macam itulah. Sugo-sugiru. Sugo-sugiru. Okay. Sugoi kita boleh gabungkan dengan yang tadi kan. So yang kita belajar tadi, perkataan yang ketiga, sugoi desho. Sugoi desho. Hebat kan maksud dia. Sugoi desho. Okay. Ini adalah perkataan sugoi. So kalau anda bercakap bahasa Jepun atau cakap dengan kawan Jepun, praktis tengah bercakap bahasa Jepun, boleh gunakan perkataan ini. Tak kisah nak puji kawan ke kan. Sugoi desu ne. Contoh macam dalam kelas sensei akan selalu macam student dapat jawab kan. Student dapat jawab soalan, kita cakap sugoi. Sugoi desu. Hebat. Okay, sugoi desu. Hontou ni sugoi pun boleh juga. Boleh? Hontou ni sugoi. Betul-betul hebat. Hontou ni sugoi. Cho sugoi jarang lah cakap cho sugoi. Kita gunakan hontou ni sugoi boleh. Sugoi ni sama dengan sasuga ke? Tidak sama. Sugoi tak sama dengan sasuga. Sasuga adalah perkataan lain yang bermaksud memang, okay, ini menjawab soalan Syawal Sang ni. Sasuga ni perkataan lain. Dia tak sama dengan sugoi. Sasuga, saya explain secara ringkas. Sasuga tu kalau dalam drama ke anime, dia biasanya translation dia as expected. As expected from you. Memang contohnya kalau ada kawan kita, dia memang adalah orang yang hebat kan. Dia adalah orang yang macam dalam kelas tu best student lah contohnya kan, macam tu. Outspoken. Lepas tu dia kena buat presentation kat depan. Dia pun present. Hebatlah dia presentation. Lepas tu kita pun cakap kat dia, Sasuga Syawal Sang. Contohnya Syawal tadi kan. Sasuga Syawal Sang. Di sini memang Syawal lah macam tu. Contohnya memang yang kita dah tahulah dia macam tu. Sasuga macam tu itu perkataan sasuga. Lain dengan sugoi. Okey, itu perkataan sugoi. Perkataan yang kelima adalah subarashi. Subarashi ni apa pula? Okay, saya share perkataan ni sebab orang macam saya cakap tadi, orang Jepun dia suka puji-puji orang. Dan budaya itu adalah budaya yang bagus lah sebenarnya kan. Kita ni mungkin jarang. Kita ada juga puji-puji kan, tapi jarang lah. Which is kita kena banyakkan lagi memuji untuk dia sebenarnya akan develop self confident dalam orang tu kan. Contohnya orang tu baru cakap sikit je kita dah cakap sugoi. Dia akan lagi confident lah nak bercakap. So perkataan lain yang boleh gunakan adalah perkataan subarashi. Okay, subarashi adalah awesome. Subarashi maksud dia awesome. Kalau kita translate, terbaik macam itulah. Subarashi. Sugoi dengan subarashi ni lebih kurang lah penggunaan dia. Hebat, power, terror, terbaik. Itulah perkataan dua tu. Sugoi, subarashi. Okay, so subarashi. Subarashi desu ne. Hebatnya kan. Macam tu kalau kita tambah ne kat belakang. Subarashi desu ne. Okay, hebat, amazing. Yes, hebat. Okay, subarashi. So, subarashi ni perkataan yang anda boleh gunakan juga. Dan saya nak sharekan yang kita ada pinkan dekat sini. Subarashi CJ. Subarashi CJ. Siapa dapat teka? Apakah maksud di sebalik perkataan shi tu? Apakah maksud shi? Subarashi. Shi tu adalah satu perkataan lain. Sempena subarashi ni kita ada buat jual yang buku hiragana yang kita launch petang tadi. Kalau anda dah beli, anda dah dapat dengan harga promo super duper early bird. Subarashi. Shi itu sebenarnya bermaksud 4. Shi bermaksud 4. Ichi, ni, sang, yong ataupun shi. Nombor 4 dalam bahasa Jepun kita boleh sebut dengan 2 sebutan. Yong ataupun shi. Ichi, ni, sang, yong ataupun shi. So maksud dia 4. So sempena subarashi CJ, 4 tahun CJ. Okay, CJ ditubuhkan pada 2016 bulan 9. Okay, so sekarang ni bulan 7 dan kita dah menghampiri
Anniversary CJ yang keempat. Happy birthday to CJ. Okay, dah masuk 8 dah pun. 4 tahun CJ. So sempena Subarashi yang keempat ni. 4 tahun CJ. So petang tadi kita dah launch buku hiragana dan katakana. Buku hiragana dan katakana yang anda boleh buat latihan menulis kat dalam tu. Kita ajarkan macam mana nak tulis tulisan hiragana dan katakana. Okay? Hiragana dan katakana ni adalah tulisan bahasa Jepun. Kalau anda first time dengar, hiragana dan katakana ni adalah dua jenis tulisan bahasa Jepun. Tulisan hiragana, tulisan bahasa Jepun ada 3. Hiragana, katakana dan juga kanji. Ada 3. Tiga-tiga ni tulisan bahasa Jepun tau. Tiga-tiga ni anda kena belajar kalau anda belajar bahasa Jepun. Maksudnya nak belajar tulis, kena belajar 3 jenis tulisan. So dia ada hiragana dia ada katakana dan dia ada kanji. So huruf hiragana, siapa tahu huruf hiragana ada berapa? Okey, Ryuki-san dapat berjaya super duper early bird. Arigatou gozaimasu. Okey, sensei nak buat teka-teki. Siapa tahu apakah berapa huruf hiragana? Kalau huruf ABC dia ada 20 berapa ya? 26 ABC. ABC tu ada 20 berapa tak ingat. 20 something. Hiragana ada berapa huruf? Siapa tahu hiragana ada berapa huruf? Hiragana ada berapa huruf minasan? Konbanwa advance-san. Tulisan umum dia apa? Tulisan umum Tulisan umum dia semua. 3 ni, okey, tulisan bahasa Jepun ada 3. Hiragana, katakana dan kanji. 3 tulisan ni boleh digunakan dalam satu ayat. Watashi wa Fadila desu. Watashi wa Fadila desu. My name is Fadila. So dalam satu ayat tu dia boleh merangkumi 3 tulisan. Kanji, katakana dan hiragana. So nanti anda akan belajarlah bila nak gunakan. Dia ada penggunaan dia. Bila kita kena gunakan hiragana, bila kita gunakan katakana, bila kita gunakan kanji. So kena belajar 3 tulisan. So tapi yang paling basic hiragana dan katakana adalah tulisan yang paling basic. Lepas belajar hiragana dan katakana barulah belajar kanji. Okay? So untuk anda yang first step nak belajar tulisan bahasa Jepun, boleh belajar dulu hiragana dan katakana. Sekarang kita ada buat launch buku hiragana dan katakana bersama dengan flashcard. Flashcard tu kan, flashcard senang nak untuk kita hafal tu, kita ada flashcard. So huruf A macam ni, lepas tu ada gambar, huruf I, lepas tu ada gambar tu flashcard. So make sure anda dapatkan combo hiragana hari ni. Okay, so this. Jangan lupa romaji. Romaji tulisan bahasa Jepun juga kan? Betul. Romaji sekali. Okay. So ada 46 hiragana, ada 46 katakana. Okay. So, tulisan dia ada 46 huruf. 46 huruf hiragana tambah dengan 46 huruf katakana. So total ada 92. Kita akan bagi anda flashcard dan buku untuk buat latihan. So jangan lupa ya. Sementara ada lagi kita buat pre-order sekarang, make sure sempat grab harga promo hari ni. Okay, seterusnya. Perkataan yang seterusnya adalah daijobu. Okay, perkataan yang saya nak share malam ni untuk anda gunakan. Perkataan yang selalu orang Jepun guna, perkataan dia adalah daijobu. Kenapa saya suka orang Jepun yang suka perkataan ni, daijobu. Apakah maksud daijobu? Apakah maksud daijobu? Daijobu desu, daijobu. Apakah maksud daijobu minasan? Daijobu adalah okay. Maksud dia okay. Yes, okay. Daijobu maksud dia okay. Okay. So orang Jepun selalu guna juga perkataan ni kan kalau dia nak tanya, oh okay ke? Daijobu desu ka? Daijobu desu ka? Oh okay ke? Daijobu desu ka? So kita akan jawab daijobu desu, daijobu desu. Okay? Daijobu desu ka adalah untuk tanya. Kalau nak tanya kawan kan, kawan nampak macam tengah problem je, daijobu desu ka? Daijobu desu ka? Okay? So dia akan jawab daijobu desu, daijobu desu. Daijobu, are you okay? Yes. So macam biasa juga, macam saya explain tadi, kalau dia ada desu, dia polite. Kalau dia tak ada desu, adalah bila dia nak cakap dengan kawan-kawan kan. So dia akan jadi daijobu, daijobu, daijobu. Okay, daijobu. Kalau ada desu tu, kita akan gunakan untuk lebih polite. Daijobu desu ka? Daijobu desu. Okay.
So banyak level bahasa Jepun ni, dia ada banyak level. Dia ada taraf sikit kalau kita nak cakap dengan orang tu. Kalau kita nak cakap dengan bos macam ni, kalau kita nak cakap dengan kawan macam ni, kalau kita nak cakap dengan budak-budak macam ni, dia ada level bahasa dia tu. Macam kita bahasa Melayu tak ada level. Dia hanya lebih kepada nada kan. Tapi perkataan yang sama. Tapi bahasa Jepun ni perkataan dia tu boleh berubah-ubah mengikut siapa yang kita bercakap. Okay. Daijoubu. Next. Perkataan yang ketujuh. Untuk anda bercakap seperti orang Jepun. Ni pun perkataan yang student selalu guna kan. Kalau saya suruh praktis ke, dia guna perkataan ni. Ano. Apakah maksud ano? Ni perkataan yang orang Jepun selalu cakap kalau ada student tu dia kerja dekat Malaysia tapi duduk dengan kerja dekat company Jepun. So bos dia orang Jepun. Lepas tu dia tanya sensei, kenapa bos dia tu selalu cakap ano sensei, tak faham lah. Ano sikit-sikit ano tu apa? Ano, apakah maksud ano? Ano ne. Ano. Apakah maksud ano? Dia adik-beradik. Ano ni adik-beradik dengan perkataan yang kedua ni. Ano. Yes. Maksud dia adalah itu perkataan dia. Maksud perkataan ni. Ano. Kalau dia ni perkataan ni contohnya kan, kalau kita nak approach orang yang kita nak tegur someone yang tengah buat kerja contohnya kan, dia tengah buat kerja, kita nak panggil dia, kita akan ano macam tu. Okay, ano. Ataupun bila dia bercakap, kan kita pun cakap kadang-kadang kita fikir kan, nama saya tengah buat kerja, saya sekarang bekerja sebagai macam tu kan. So dia ada ano dekat dalam ayat dia. Watashi wa ano ataupun eto. Watashi wa nihongo oshitemasu macam tu. Eto dan ano ni penggunaan dia lebih kurang. Maksud dia macam tu. Dia tengah fikir. Bila kita tengah fikir, kita boleh gunakan perkataan ni. Maksudnya perkataan contohnya kita tengah cakap bahasa Jepun, tapi perkataan tak keluar. Cakap je ano eto. Contohnya lah, dia gunakan perkataan ni untuk macam tu. Okay? So desu. Okay. Eto. Seterusnya, perkataan ini. Naruhodo. Apa maksud naruhodo? Siapa tahu dan siapa pernah dengar perkataan naruhodo? Naruhodo. Kalau perkataan penuh ataupun perkataan polite dia, tambah naruhodo desu. Naruhodo desu ne. Naruhodo. Apakah maksud naruhodo? Apa nama tu tadi eto ano kan? Eto ano tu apa nama? Naruhodo. Apakah maksud naruhodo minasan? I see. Naruhodo, I see. Okay, I see. Alright. So. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi maksud yang lagi kuat ni, macam patutlah. Saya nak cakap maksud tu sebenarnya. Naruhodo ni patutlah macam tu rupanya. Naruhodo. Patutlah. I see macam tak sampai sangat feeling dia tu. Naruhodo Contohnya adalah apa contoh naruhodo? Apa tu dia macam masa Japanese, online cafe banyak keluar perkataan ni. Naruhodo. Contoh online cafe, kalau masuk online cafe, ada yang join online cafe kan, borak-borak dengan Jepun kan. Kita cerita tentang makanan famous dekat Malaysia. Kita cakap orang Malaysia ni suka makanan pedas. So, makanan yang paling famous dekat Malaysia adalah nasi lemak. Nasi lemak ni pedas.
Pasal orang Jepun tu macam, naruhodo. Patutlah saya makan hari tu nasi lemak tu pedas gila contohnya kan. Naruhodo. Okay, naruhodo. Okay, macam tu rupanya. So. Okay, naruhodo. So, banyak yang saya share malam ni adalah cara untuk macam mana nak bagi respon bila orang cakap kan. Macam tadi kan. So desu ka, so desu ne, naruhodo. Okay, dia adalah respon bila kita dengar orang bercakap. Sebab orang Jepun dia suka bagi respon. Dia akan memberi respon bila orang lain cakap. So kita pun kena bagi respon bila dengar orang lain bercakap. Naruhodo. So this so. Okay. Seterusnya adalah perkataan yang terakhir untuk malam ni. Perkataan dia adalah wakarimashita. Hai, wakarimashita. Ini pun lagilah perkataan yang sangat banyak orang Jepun guna. Wakarimashita. Wakarimashita. Semua nak wakarimashita. Apakah maksud wakarimashita? Wakarimashita. Wakarimashita. Apa maksud wakarimashita, minasan? Wakarimashita. Wakarimashita ataupun wakarimashita adalah perkataan yang polite. Apakah perkataan casual dia? So tadi saya share banyak juga perkataan yang polite, casual. Polite dan casual. So untuk perkataan wakarimashita adalah perkataan polite. Apakah perkataan casual dia? Okay, wakarimasen. Wakatta. So des, perkataan dia adalah wakatta. Wakarimashita. Bila kita cakap dengan kawan-kawan, kita akan cakap wakatta. Wakarimas tu maksud dia faham. Okay, understood. So, kita akan cakap wakarimashita. Oh, faham. Okay, wakarimashita. Saya faham. Wakarimashita. Okay, wakatta. So, wakarimashita dengan wakatta. So, perkataan yang selalu digunakan orang Jepun. Wakarimashita dan wakatta. Okay? Wakatta. Wakarimashita ka? Contohnya saya tanya minasan. Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? So akan jawab wakarimashita. Kalau faham lah. Kalau tak faham, jawab apa? Kalau tak faham, kita akan jawab wakarimasen. Sensei, wakarimasen. Sumimasen. Wakarimasen. Contohnya. Wakarimasen. Wakarimasu. Okay. Lepas tu kan. Wakarimashita, biasanya, saya akan tanya, wakarimashita dengan wakarimas ni apa beza sensei? Saya selalu dengar dalam movie dia cakap wakaru lah, wakarimas, wakarimashita. Semua macam word yang sama kan, tapi hujung dia lain. Wakaranai. Ni keluar, wakateru. Wakanda tak ada kena-mengena Wakanda forever, lain. Wakaranai. So basically, dia daripada perkataan yang sama. Wakarimas, wakaru, wakatta, wakarimasen, wakarimasen deshita, wakaranai. Itu perkataan yang sama, imbuhan yang berbeza. Macam kita pun ada imbuhan kan. Faham. Dia boleh jadi memahami, boleh jadi kefahaman, memahamkan, difahami. Lebih kurang macam tu lah. Imbuhan dia lain. Okay. So, dia daripada basic root word yang sama iaitu wakaru. Wakaru tu maksud dia faham. Kalau wakarimashita, okay, wakaru adalah faham dalam casual form. Kalau dalam polite form dia adalah wakarimas. Wakaru dengan wakarimas. Maksud yang sama tapi polite dengan casual. Lepas tu dia ada wakarimashita dengan wakatta. Itu maksud yang sama tapi untuk casual dengan polite juga. Okay? So wakaru, wakatta. Wakaru adalah faham. Wakatta saya sudah faham. Dia adalah past tense. Wakatta, past tense. Okay? Wakaranai tidak faham. Wakaranai sama dengan wakarimasen. Tidak faham. Wakaranai untuk casual, wakarimasen untuk formal. Tengok dia dah ada banyak imbuhan. Lepas tu dia ada untuk casual, ada untuk formal pula. Banyak cerita je pun ni. Wakarimashita tu past tense. Ya betul. Wakarimashita tu adalah past tense. Wakarimasen deshita adalah negative past tense. Okay. Yang ni kena masuk grammar, masuk kelas dulu. Marilah masuk ke kelas cakap Jepun. Sempat sini kan. Sebab dia memang ada beberapa macam grammar lah. Grammatically dia. Negative past tense, positive past tense.
Sebab tu dia jadi wakarimasen dia start tu. Okay. Wakarang. Wakaru. Boleh ke guna sensei? Wakaru. Wakaru boleh guna untuk kawan-kawan. Contohnya kan, wakaru pun orang Jepun selalu guna. Contohnya, kalau nak cakap, I can feel you lah. I feel you. Kalau bahasa kita kan, I feel you. Contoh kita masuk satu kelas fizik lah, susah contohnya. Kelas fizik. Kita masuk kelas fizik. First time masuk kelas fizik. Satu apa pun tak faham. Lepas tu kita cakap kat kawan kita, tak faham, satu apa pun tak faham. Lepas tu dia cakap, wakaru. Maksudnya, I feel you. Selalu lah juga dia gunakan perkataan wakaru. Sorry, wakaru. I can feel you. Okay, I feel you. Wakarang ni pula, banyak betul perkataan wakaru. Wakarang ni pula adalah daripada perkataan wakaranai, tapi dia adalah lagi casual. Wakaranai, dia pendekkan lagi jadi wakarang. Dan dia banyak digunakan di bahagian Osaka. Dia lebih kurang macam dialek Osaka pun juga. Dia juga wakarang. Saya tak faham. Wakarang adalah daripada perkataan wakaranai. Apa lagi ada? Watashi wa tak ada Wakaru, wakarimas, wakarimashita, wakarimasen, wakata, wakaranai. Wakaru, wakaranai dan wakarimasen. Tak faham, betul. Ya, betul. So sekarang ni wakarimas ke wakarimasen sekarang ni sensei ajar. Yang sensei share ni semua orang wakarimas ke wakarimasen? Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? Wakarimasen ka? Daijoubu desu ka? Minasan daijoubu desu ka? Kansai, yes, Kansai Ben. Wakarang ataupun wakaraheng. Kalau anda pergi ke Jepun, kalau anda pergi ke bahagian Osaka, bawah-bawah tu, Kansai Ben. Wakaranai tu dia boleh jadi wakaraheng. Wakaraheng. Maksud dia tak faham. Dia dialek, dialek wakaraheng. Macam kita lah pergi Kelantan kan. Tok Peher lah, Tok Peher. Dia dialek lah. Wakarimashita, wakarimas. Okay, subarashi. Minasan subarashi desho. Okay. So, okay. Perkataan 10 dah ke 10. Dah pukul 10 pun kita. Wacaya samalu. Wacaya samalu. Subarashi. Ni perkataan baru ni, wacaya samalu. Okay. Okay, so sensei pergi balik daripada perkataan nombor 1. So that orang yang masuk lambat tadi pun boleh tengok. Perkataan nombor 1 yang sensei share tadi adalah so desu ka. Oh ya ke? So desu ka. So desu ne. Perkataan nombor 2, so desu ne. Oh ya kan? Ya kan? Perkataan nombor 3, desho. Desho. Maksud dia kan. Desho. Perkataan yang keempat. Sugoi. Sugoi. Hebat. Sugoi. Perkataan yang kelima, subarashi. Terbaik, subarashi. Sugoi dan subarashi. Okay, subarashi. Perkataan yang keenam adalah daijoubu. Daijoubu. Okay. I'm okay. Daijoubu. Perkataan yang ketujuh, maksud dia, Perkataan yang ke-8, 9. Perkataan yang ke-9 adalah naruhodo. Naruhodo. Patutlah. Macam tu naruhodo. Perkataan yang ke-10 adalah wakarimashita. Perkataan yang ke-10 adalah wakarimashita. Okey? Faham. Saya faham. Okey. Hai. So, sensei rasa itu sahaja daripada sensei. Untuk share tentang perkataan-perkataan yang anda boleh gunakan bila nak praktiskan bahasa Jepun, walaupun dengan perkataan yang limited. Saya rasa ramai yang join sekarang ni adalah orang-orang yang baru belajar bahasa Jepun kan. Ada yang belajar sendiri, ada yang masuk kelas. Tapi macam mana-mana pun anda belajar tu, make sure belajar betul-betul lah, maksudnya at least kalau tak tahu boleh tanya dekat sensei, boleh tanya dekat orang, jangan belajar-belajar nanti
tersesat ke. So perkataan-perkataan yang saya share malam ni untuk anda yang baru belajar, anda boleh gunakan perkataan ni. Kalau nak praktis bercakap bahasa Jepun, tak kira lah cakap dengan orang Jepun ke, cakap dengan orang Melayu yang tengah belajar bahasa Jepun, kawan-kawan sendiri ke, nak cakap dengan sensei ke kan. Boleh gunakan perkataan-perkataan ini sebagai penyedap rasa. Penyedap rasa maksudnya gunakan perkataan ini nak nampak macam orang Jepun sikit. Okay? So ini perkataan-perkataannya dan jangan lupa promo super early bird untuk dapatkan harga buku special kita launch petang tadi. Saya rasa petang tadi dah habis untuk harga yang paling murah tu, super duper early bird tu dah habis, dah sold out. So sekarang super early bird punya harga boleh check dekat website. Anda boleh tengok dekat pin, saya ada pinkan komen. Saya ada pinkan komen. Boleh tengok dekat komen yang cakap Jepun pin tu ada link kalau berminat untuk belajar tulisan hiragana dan katakana. Okay? So kalau anda dapat belajar hiragana dan katakana ni sangat best lah. Dia nanti bila pergi Jepun boleh dah mengeja dia punya signboard. Walaupun dia ada banyak kanji juga, dia akan ada banyak kanji, tapi dia akan ada juga hiragana dan katakana. So dah boleh baca sikit-sikit. Kalau dah habis hiragana dan katakana, barulah nanti kita upgrade belajar kanji pula. Okay? Okay, kalau ada soalan. Sensei saya tanya, so desne dengan dayone ada sama meaning ke? Sama. So desne dengan dayone sama meaning, tapi so desne adalah untuk polite, dayone adalah untuk casual. Dayone, dayone tu sama juga lah maksud dia so desne, tapi untuk casual. Cakap dengan kawan-kawan kita boleh cakap dayone, kan macam tu. Kan dayone. Okey, hai, ada lagi soalan-soalan lain? Sementara sensei membaca komen, boleh tanya soalan ya? Okey, kalau tak ada, itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang join live malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next live. Dan selamat Hari Raya Aidil'Adha kepada semua Muslim yang akan beraya hari Jumaat ni. Kalau yang balik kampung tu, kita kudasai ni. Take care balik kampung, jangan lupa SOP, jangan bagi COVID naik balik, so kita jaga kita. Okay? Hai. Okay, arigatou gozaimashita minasan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih semua yang join malam ni. Kita jumpa lagi. Sore dewa. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Assalamualaikum.